Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah. Wa salamun ala ibadihi alladhi nastafa. Amma ba'd. Ashabul fadilah, ustazah, barisan pensyarah, mahasiswa, mahasiswi yang dirahmati Allah. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Minggu kedua Jumaat kita bersama dalam pengajian kitab Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat. Dan petang ini Ashabul Fadilah dipersilakan membuka halaman 186. Halaman 186 di bahagian tengah hamish di ruangan tepi kitab. 186 juzuk pertama di bahagian tepi kitab hamish di ruangan tengah tu. Wa amma hijamuha faka hijamil akhlaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa amma hijanuha faka hijanil akhlaq fil abdan fa innaka tara sahibat dami was safra'i wa ghairihima yahtaju bihil khalaqu. Dan ada pun nilai-nilai kesuburan, maka seperti kesuburan yang bercampur di dalam tubuh badan manusia. Kerana bahawasanya kamu perhatikan, setiap tuan yang empunya darah dan air empedu, dan selain daripada keduanya, darah maupun air empedu itu semuanya berhajat kepada bercampur, kemudian terlarut ia sedikit demi sedikit. Yahtaju bihil khalatu summa yaskunu qalilan qalilan. Al-Syekh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwain membicarakan kepada kita peri pentingnya fenomena air laut pasang dan fenomena air laut surut. Kenapa? Baik, maka dua perkara. Yang pertama, berlaku di situ proses yang disebut sebagai serapan, serap menyerap. Yang kedua, larutan, larut melarut. Ada di situ proses penyerapan dan ada di situ proses larutan. Baiklah, ini merupakan kemuncak daripada air pasang dan air surut. Bagi menjelaskan lagi firman Allah Subhanahu wa taala ayat 53 surah Al-Furqan, wa huwa allazi marajal bahraini hadza adbun furat wa hadza milhun ujaj ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Dialah Allah yang telah mengalirkan
dua lautan, lautan air tawar berdamping-dampingan dengan lautan air masin. Lautan air tawar berdamping-dampingan dengan lautan air masin. Wa huwa allazi marajal bahrain hadza milhun ujaj. Inilah dia, hadza azbun furat. Inilah dia air tawar yang segar, air tawar yang nyaman lagi menyegarkan. Wa hadza milhun ujaj. Dan inilah pula air masin yang pahit akan tetapi memulihkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri meletakkan nilai. Air tawar itu nilainya nyaman dan menyegarkan. Hada azbun furat. Dan Allah Ta'ala meletakkan juga nilai kepada air masin. Wahadha milhun ujaj. Dan inilah dia air masin yang pahit akan tetapi memulihkan. Air tawar yang nyaman lagi menyegarkan, air masin yang pahit lagi memulihkan. Maka dalam menjelaskan ayat 53 surah Al-Furqan, Al-Syekh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwai telah menjelaskan kepada kita bahawa natijah daripada fenomena air laut pasang dan air laut subur itu ialah membina kesuburan benda-benda hidup. Benda-benda hidup perlukan subur. Kalau tak subur, benda-benda hidup itu akan mati. Baik, maka oleh kerana benda-benda hidup itu perlukan kesuburan, Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan di muka bumi ini berlakunya fenomena air laut pasang dan fenomena air laut surut. Baik, fenomena air laut pasang sebagaimana yang kita perbahaskan, apabila air laut pasang maka ada di situ proses kaimia'us sa'adah, resapan kebahagiaan. Ada di situ nilai tambah, ada di situ nilai tumbuh, ya, ada di situ nilai perkembangan, lalu suburlah. Dalam masa yang sama, hidup di bumi Allah atas jenama makhluk ada kekurangan. Setelah tumbuh, tambah, kembang, subur, maka benda-benda hidup itu akan menjalani proses pembuangan. Dia akan buang sisa-sisa yang pada tubuh dia. Maka buangan-buangan benda-benda hidup itu perlu dipulihkan. Ya, Allah Ta'ala sediakan air laut untuk proses pemulihan dengan fenomena air laut surut. Kalau tadi fenomena air laut pasang, berdampingan dua air tawar berdamping dengan air masin. Apabila air laut surut, berpisah air tawar dengan air masin. Apabila berpisah, di situ sebenarnya ada nilai bahan-bahan terlarut daripada bahan buangan benda-benda hidup. Baiklah, maka dalam hal ini
pengarang kitab ini Syekh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwain menyatakan kepada kita setelah kita faham nilai kesuburan secara general, secara al-kulliyah, ianya dipengaruhi oleh laut melalui fenomena air laut pasang dan air laut surut, maka kita perlu memahami terutamanya diri kita. Kita kena faham nilai-nilai kesuburan dan nilai-nilai pemulihan yang perlu ada pada tubuh badan kita sendiri. Maka didatangkan kepada kita dua cecair, ad-damu, darah, dan as-safra, iaitu air hempedu. Maka luasnya lautan dan banyaknya limpahan air laut yang masih lagi pahit itu, akan tetapi memulihkan, diibaratkan seperti darah dalam tubuh badan manusia. Manakala air tawar yang ada di muka bumi tak banyak, sedikit sangat, akan tetapi sedikit itulah ada nilai yang perlu dihargai dan dimanfaatkan. Maka nisbahnya dibandingkan seperti as-safra, iaitu air hempedu. Luasnya lautan, banyaknya isi padu air laut, begitu banyaknya darah dalam tubuh badan manusia. Sedikitnya air tawar, raw water di muka bumi, begitulah sedikitnya air hempedu dalam tubuh badan manusia. Dan kedua-duanya berhubung. Air hempedu ada hubungan dengan darah, sebagaimana air tawar ada hubungan dengan air masin. Ini yang susah nak cerita. Baiklah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Oleh kerana pengarang kitab ini Syekh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwain telah membuat perumpamaan, tashbih, perbandingan, maka kita kena tahulah musyabbah dan musyabbah bih. Pun begitu, mudah je bagi pengarang kitab ini Syekh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwain apabila nak buat perbandingan dua cecair, nak dibandingkan air tawar di permukaan bumi dibandingkan dengan air hempedu dalam tubuh badan manusia. Ya, di situ kita akan lihat di mana persamaan dan di mana nilai sama dan nilai serupa. Rupa-rupanya dia ada nilai persamaan, tetapi dia tak serupa. Tu orang kata sama tapi tak serupa. Kenapa ngada-ngada cerita macam ni? Ini susahnya kitab turas. Susahnya kitab turas ni, dia ada makna tersurat, dia ada makna tersirat. Jadi dia dengan sendirinya nak jimatkan kertas. Maka sedikit perkataannya, begitu banyak maksud tersurat dan maksud tersirat. Baiklah, apabila dibuat perbandingan di antara air hempedu yang sedikit dengan raw water, air tawar di permukaan bumi yang sedikit, maka persamaannya nilai isi padunya sedikit.
Ya, memanglah air tawar sedikit berbanding dengan air masin. Memanglah air empedu sedikit berbanding dengan darah. Baik, serupa tak? Dia tak serupa antara air empedu dengan air tawar. Kenapa tak serupa? Kerana hukum fiqh akan menilai kepada 3: bau, rasa, warna. Baunya berbeza antara air tawar dengan air empedu. Rasanya pun berbeza. Siapa dah rasa lah. Selama ni yang aku rasa air tawar saja. Baunya berbeza, warnanya pun berbeza, safra, kuning. Berbeza dengan air tawar. Tetapi dia adalah sama pada jenis, iaitu cecair. Kedua-duanya cecair. Habis, apa yang bersamaan lagi? Nisbah bila dibandingkan, iaitu nilai dan peranannya sama. Walaupun dia tak serupa, tapi peranannya sama. Peranan air tawar untuk nilai tumbuh, tambah, kembang, seterusnya subur. Baik, begitu juga as-safra, air empedu. Air empedu ini dihasilkan oleh hati. Hati menghasilkan air empedu. Allah Maha mengetahui. Oleh kerana manusia suka berlazat-lazat, makan aja, maka hati perlukan satu tempat simpanan air empedu. Maka Allah takdirkan di bawah hati itu ada yang disebut sebagai empedu. Jadi empedu itu menyimpan air empedu dari hati. Istilahnya begitulah. Maknanya asalnya hati yang merembeskan air empedu, air pahit itu. Maka oleh kerana manusia banyak makan, maka perlu air empedu itu disimpan untuk kegunaan waktu-waktu manusia pelahap sangat, makan banyak sangat. Jadi nak mencernakan penghadaman, mungkin kena guna lebih. Maka Allah takdirkan di bawah hati itu ada pundi empedu. Jadi pundi empedu tu dia tak menghasilkan air empedu, dia menyimpan air empedu daripada hati. Baiklah, maka apabila kita makan, macam-macam kita makan, berlemak maupun bahan-bahan yang mengandungi lebih asid, lebih alkali, alqullatain, maka lebih-lebih itu benda itu perlu diserap, perlu dilarutkan oleh air empedu. Memang dalam perut ni dah ada, orang putih kata apa, enzim. Dalam perut dah ada enzim, tapi tak cukup. Enzim itu tak mampu untuk bahan-bahan makanan seperti berlemak, berasid. Jadi dia perlukan air empedu. Air empedu itulah nanti yang akan melarut, tuan-tuan, meresap dan melarut. Dia akan meresap pergi ke, kita kata, usus kecil. Perut ni kan usus besar, melengkor-lengkor. Nanti dia pergi kepada usus kecil. Usus kecil tu yang menyerap. Usus kecil mampu menyerap apabila adanya air empedu. Awas apabila manusia mula kekurangan air empedu, maka kemampuan menyerap kurang. Jadi dan kemampuan terlarut pun kurang. Oleh itu jenis cecair dia akan tetap pergi ke 2 buah pinggang.
akhirnya merosakkan buah pinggang. Kerana itu bukan kerja buah pinggang. Buah pinggang terpaksa menanggung kerja, memangku kerja yang tidak ada allowance menanggung kerja dan tidak ada allowance pemangkuan. Maka merajuknya buah pinggang. Akhirnya buah pinggang bocor. Itu yang orang kata nilai ketenin, nilai itu. Maknanya itu kita akan tahu buah pinggang dah bocor banyak ke bocor sikit. Dan akhirnya bocor semua. Dialisis. Negeri Johor melalui asnaf zakatnya setahun membelanjakan taklah banyak 35 juta ringgit untuk memberi bantuan kepada pesakit dialisis. Setahun Majlis Agama Islam Negeri Johor memperuntukkan 35 juta. 35 juta. Mungkin akan naik 40 juta. Syabas kepada doktor-doktor yang meletak jawatan dan membuka syarikat-syarikat dialisis dan mendaftar dengan Majlis Agama Islam. Maka semakin ramai pesakitnya, semakin banyak imbuhan duit zakat diperolehi. Claimlah secukup rasa senang sangat. Di negeri Johor berebut pesakit. Kalau dia sakit dialisis, kadang-kadang 3 van datang serentak nak ambil dia. Tawaran pula dengan syarikat kami ada serapan kami sediakan dengan menambahkan nilai-nilai lemak di situ. Jadi pesakit dialisis di negeri Johor bertuah, dia boleh pilih syarikat mana yang dia nak. Macam itu sekali lah, sehinggalah nanti ramai tak bayar zakat, baru kau tahu. Itu zakat lah tu. Jadi masalah penyakit di Malaysia hari ini nombor 1 sekarang ni dialisis. Kenapa? Buah pinggang menanggung kerja orang, buah pinggang memangku jawatan orang, sehingga terbocor-bocor dia. Mungkin kalau dia boleh claim mileage agaknya, claim overtime, dan ada dalam pemangkuan, mungkin sihat agaknya. Itu yang berlaku. Bagi diri saya, ini ceritalah diri saya. Apabila saya melihat, wah, apa kita nilai ketenin dah mula bertambah, maka saya tahu bahawa buah pinggang saya dah mula kebocoran. Apabila buah pinggang saya dah mula kebocoran, maka saya berjumpa dengan kawan-kawan saya yang Mr. Doktor pakar, sama ada di HSA, Hospital Sultanah Aminah yang terbakar hari itu, dan HSI, Hospital Sultan Ismail. Kedua-duanya hospital kerajaan Malaysia lah. Ramai kawan saya 5-6 orang doktor pakar. Apabila saya bertanya dengan dia, dengan mudah dia kata, sedarlah engkau Ustaz, engkau dah tua. Jadi aku cakap, kalau kereta ada alat ganti, buah pinggang ada alat ganti, dah umur nak masuk 50 ni, sedar aja lah dia kata. 60 matilah. Seorang doktor pakar, dia malah nak pening-pening nak buat kajian, begitu aja lah. Saya cakap dengan dia, kalau aku ambil dialisis, dia kata susah nanti kau nak ulang alik, tak payah. Jadi kita fikir sesuatu. Maka dengan kepakaran dia doktor pakar, Mr. Dr. Sa'dun, dia 3 pakar, dia pun fikir, kerana usaha Anabiah nak nolong, usaha fikir sekali. Maka aku cakap dengan dia, apa yang aku belajar, tubuh badan manusia ni dibina dengan 3 nilai OKT, organ, kelenjar, tisu. Dia kata, belajar mana Ustaz? Doktor pakar pun tak tahu. Susuk tubuh badan manusia ni 3 je: organ, kelenjar, tisu. Sekarang ni penyakit aku ni masalah
masalah tisu ke, masalah kelenjar ke, masalah organ ke. Nanti Ustaz kita fikir lagi, walaupun dah pakar, 3 pakar sabi. Ini sabi tu bolehlah gaji di sebulan 35,000 kerajaan bagi. Jadilah banyak-banyak pembazir. Dia kata jadi macam mana dia pun tadi semua macam mana. Sekarang ni masalah aku ni masalah tisu ke? Tidak. Masalah aku ni masalah kelenjar ke? Ataupun masalah organ? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya dia mesyuarat. Dia kata tercabar nampak. Pakar, kawan baik saya juga pakar bius. Kalau dekat HSI tu dia yang akan sahkan pembiusan. Dr. Mr. Isa, dia rajin berjamaah kat sini. Jadi dia kata masalah ustaz sekarang ni adalah masalah organ. Fandai pun aku lama nak jawab. Tapi itulah dia kata pakar Dusabi yang 35,000 menjawab. Manulah kalau aku S27 kerani yang menyatukan organ. Dan kami buat pesan hati ustaz yang besar, bukan hati roh itu, hati organ. Kerana hati itu tak dapat nak merembeskan kelenjar. Safra tu kelenjar. Kelenjar, merembeskan kelenjar. Jadi aku cakap habis pundi empedu tu kenapa? Itulah dia kata pundi empedu tu pada dasarnya tak cukup. Kenapa tak cukup? Maka ustaz kita kajilah ustaz punya pasal, bagi masa 2 bulan. Lepas 2 bulan Dr. Zulkarnain, Mister tu pakar. Ustaz dah dapat. Puncanya ustaz kurang tidur. Pandai pun aku cakap, aku lama nak jawab begitu. Ustaz kurang tidur. Apabila kurang tidur, dia kata hati tak ada masa nak merembeskan. As-safra, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia kata baguslah. Dia kata kerana kenyataan ustaz ni 3 orang anak buah saya buat pakar. Tanya buat pakar, aku yang tak pakar-pakar. Aku yang menanggung sakit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jawapannya tak adalah istilahnya begitu. As-safra, ya, as-safra, kekurangan as-safra, nisbahnya berkurang, maka bawa ke berdarah, dialisis. Bawa ke berdarah, dialisis, yang menjadi hari ini menjadi pembunuh utama kepada rakyat Malaysia, diikuti dengan jantung menduduki tangga kedua. Dialisis ni tuan-tuan tak pastilah, paling lama pun 10 tahun rezeki, kadang-kadang 2 tahun kembali ke rahmatullah, kadang-kadang 2 bulan habis, belum claim lagi duit zakat, mati dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah, perkara itu yang perlu nak dijelaskan lah. Maka apabila membicarakan tentang darah, begitu juga as-safra, yang di situ adanya kita membuat perbandingan dengan air tawar dan air masin. Tak dapat tidak, kita kena menilai daripada pelbagai aspek yang mungkin tuan-tuan malas nak menilainya.
Inilah dia ilmu falsafah, ilmu kalam. Jadi bila kita nak buat penilaian kepada sesuatu, maka kita kena menilai berdasarkan hukum adat dan hukum akal. Baik, sejauh mana akal, kemampuan akal kita berfikir Allah dah berikan, dan sebagaimana pengaruh-pengaruh luaran hukum adat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah, Al-alam ma siwallah, selain Allah alam. Maka alam ini kita kata al-hal, kerana benda tu ada dua, al-hal, al-ma'al. Al-hal, hal ihwal sesuatu, al-ma'al, dapatan perolehan sesuatu. Jadi al-alam ini, alam ini merujuk kepada hal ihwal sesuatu. Baik, apa itu alam? Selain Allah adalah alam. Maka selain Allah adalah alam, juga disebut makhluk. Makhluk itu dijadikan, maka maknanya al-ma'al, dapatan perolehan. Baiklah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita faham makna alam selain dari Allah, namanya alam, maka alam ini mengikut zati, berdasarkan nilai yang ada pada zat. Maka zat itulah nanti kita akan nilai berdasarkan jenisnya. Zati ni kita akan nilai berdasarkan jenisnya. Setiap jenis itu berdasarkan nauk, bahagian-bahagian masing-masing, dan ada di situ faslun, perbezaan antara satu sama yang lain. Oleh itu, apabila kita nak nilai berdasarkan makhluk, maka dia terbahagi kepada 5 alam. Ni bukan ilmu alam, 5 alam. Yang pertama, alam jamadat, alam benda-benda. Alam benda-benda ni apa? Apa jua benda, tak kira lah benda tu hidup ataupun benda tu mati. Jamad, jumud, benda. Baik, tumbuhan juga jamad, jumud. Baik. Yang kedua, alam hayawan. Baik, alam hayawan maknanya merujuk kepada jenis haiwan. Begitu juga yang ketiga, jamadat, hayawanat, nabatat, jenis tumbuh-tumbuhan. Itu alam tumbuh-tumbuhan. Kita akan belajar alam haiwan, alam tumbuhan, alam benda-benda. Jadi selama ni kan kita belajar nahu isim alam, isim alam. Tak faham-faham isim alam tu benda apa. Yang tahu dia makrifat. Isim makrifat pun tak faham-faham. Senang aja yang kita dengar alam, bukan alam buana. Alam tanaman, alam tumbuhan, alam haiwan dalam kelompok. Dia hanya membicarakan jenis haiwan sahaja, membicarakan jenis tumbuhan sahaja, membicarakan jenis benda-benda sahaja. Yang keempat, syaitan, alam syaitan. Alam syaitan ni dia termasuk jin. Istilahnya jin Islam namanya jin, jin kafir namanya syaitan. Dia alam sendiri. Jadi alam, kalau kita nak bicara, kita kena tentukan nak bicara alam apa. Alam tumbuhan, tumbuhan.
alam syaitan jin, alam syaitan jin. Dan yang kelima, alam malaikat, alam malaikat, maknanya alam yang bersih suci. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, dalam membicarakan soal maknanya air laut pasang, air laut surut, dihubungkan dengan manusia, maka oleh kerana manusia ni dia berbatang tubuh, tuan-tuan, maka dia kena kecilkan kepada alam al-ajsam, alam jisim. Jadi dikecilkan, kita perkecilkan lagi alam al-ajsam jisim. Kalau al-ajsam, alam jisim ni, jisim jirim, kerana nampak batang tubuhnya. Kalau tadi tu termasuk alam malaikat, alam syaitan jin, itu semua tak boleh claim. Kita yang boleh claim alam ajsam, alam jisim. Kalau alam jisim ini, ulama-ulama ilmu kalam membahagikan kepada 4. Yang pertama, alam jisim ini terbahagi kepada 4. Yang pertama, nilai berdiri. Nilai berdiri itu ada pada alam an-nabatat, alam tumbuh-tumbuhan. Semua tumbuh-tumbuhan berdiri. Kalau tumbuhan tu dah tak berdiri, mampus nak dia. Nilainya, okey, susah nak nilai. Yang kedua, nilai rokok. Semua al-an'am, binatang berkaki 4, semuanya rokok. Lembu rokok, kambing rokok, semua rokok. Jadi tuan-tuan fikir, apa benda lah kuliah ni? Tenanglah. Ini kaedah penilaian. Nak menilai, kena nak cari penyakit aku ni macam mana. Hebatnya orang dulu. Hebatnya orang dulu. Baik. Yang ketiga, nilai qaid, nilai duduk. Nilai duduk ini ada pada jamadat, alam jamadat. Gunung tu diduduk, sungai diduduk. Kalau gunung tu dah tak ada duduk, gempa bumi namanya. Gunung tu diduduk, sungai pun diduduk. Baiklah. Dan yang keempat, sajid, nilai sujud, nilai berdiri, nilai rokok, nilai duduk, nilai sujud. Bagi binatang yang sujud seperti ular kerana tiada kaki. Baiklah, bagi jamadat yang sujud adalah laut. Laut itu dia sujud. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baiklah. Ini nak cerita apa? Nak cerita apa yang berlaku di dunia, khususnya di Malaysia. Ya, apabila fenomena air laut pasang tinggi, maka air laut sekarang ini menerobos jauh, orang kata mudik ke hulu. Kesan daripada air tawar semakin sedikit,
penebangan hutan itu standard akhir zaman. Kekurangan hutan dah lumrah ni begitu. Semuanya nak kaya, apa kan daya. Secukup rasa, seenak selera ditebangnya apa yang ada. Maka limpahan air hujan pun sedikit susut. Raw water, air tawar, azbun furats, di dunia ini semakin berkurangan, susut. Yang peliknya, air masin ni dia boleh mudik ke hulu. Wahal air masin itu dia daripada alam jamadat. Dia bukan haiwan, tapi haiwan itu dalam dia. Dia jamadat, benda-benda lah yang ada di muka bumi Allah. Benda yang hidup, laut ni benda yang hidup. Cair dia hidup tu air laut tu. Nak matikan dia, cemarkan dia, matilah. Jadi yang kita hairan ni, dia tu kan nilainya sujud, tapi kenapa dia boleh menerobos masuk sampai ke hulu? Sungai tu kan duduk, maknanya air laut sudah duduk, dah tak lagi sujud. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana dia dah mula menerobos jauh, maka apa yang berlaku hari ini sudah menyalahi sunatullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, gunung duduk, tetapi gunung hari ini dah sentiasa bergegar. Apa pun kalau kita nak memahami soal gempa bumi, kita kena merujuk gunung. Lebih-lebih lagi gunung berapi. Gunung berapi. Baik. Apabila saya ada perbentangan secara tertutup di Sabah, dia orang tanya dengan saya, apa hikmahnya Sabah bergegar ni? Aku cakap ada hikmahnya. Sebagaimana rakyat Indonesia, dia tidak pernah mengeluh dengan gempa bumi. Kerana setiap kali gempa bumi, dia melibatkan gunung berapi. Jadi maupun gempa bumi dan letusan gunung berapi, disitulah nanti dimuntahkan lava. Apabila lava tu dimuntahkan, maka ada di situ hasil yang orang cari sangat, iaitu merkuri, raksa, zilqa dalam bahasa Arab. Raksa ni adalah logam cecair. Itu logam, tapi dalam bentuk cecair. Dengan raksa macam-macam boleh. Nak buat lampu neon ni raksa. Temperature raksa. Nak lawa, pasang dekat sendi, raksa. Maka lawa sentiasa, endon namanya. Orang Indon kuat bekerja kerana dia pakai raksa pada sendi-sendi. Itu yang kuat saja sendi-sendi. Logam cecair. Dan ada ulama-ulama Indonesia yang mengharuskan menggunakan raksa untuk keperluan bekerja, bukan untuk masuk pertandingan Ratu Cantik. Harus memakai raksa untuk kekuatan bekerja. Kuat. Jadi Indon kuat betul lah itu kalahkan Vietnam. Pakai raksa aku nampak. Mercury. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah tuan-tuan yang tak faham tak apalah, biar tak faham. Istilahnya yang orang pakai raksa tu kuat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa dia kuat? Logam dalam bentuk cecair, dia tak busuk, dia tak mereput. Tapi sekarang ini raksa digunakan untuk proses penambangan, iaitu nak memisahkan emas. Kalau kita buat satu pelumbungan, kita nak pisahkan emas, perak, tembaga, gunakan raksa. Nanti terpisahlah emas yang sini, perak yang ini. Itu yang sekarang ni tergila-gila. Manusia mencari raksa. Manusia dah tak cari lagi apa namanya minyak, kerana minyak berlebihan.
Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Oleh itu maknanya apa yang berlaku hari ini, fenomena yang ramai orang kata apabila iceberg mencair, jadi air laut lebih banyak. Itu teori. Yang menjadi keheranan sekarang ini, apabila air pasang tinggi, kadar tingginya meningkat setahun demi setahun. UTM, Dr. Osman mengakui, dia giling kepala, setiap tahun kenaikan air laut. Dalam masa yang sama dia mendengar cakap saya kata, baik, engkau kaji air pasang, kenapa engkau tak kaji air surut? Dia kata, dengan ini 3 orang dapat PhD. Dia fikir PhD je. Jadi alhamdulillah, UTM juga menghasilkan 3 orang PhD untuk kajian air surut. Apabila air surut jauh. Sekarang ni apabila air pasang tinggi, apabila surut jauh. Jadi fenomena yang luar biasa. Kadar surut jauh tu makin jauh. Jadi contohnya Pulau Tinggi, tempat kajian saya, Tok Mok bersyukur setiap tahun dia kata dia akan dapat lebihan peruntukan. Kenapa Tok Mok? Aku kontraktor kelas F, boleh buat kerja-kerja penambahan jeti. Kenapa? Air surut makin jauh. Tadi rezeki. Kau lah yang ada lesen kontraktor kelas F, aku tak ada. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita rehat seketika dan ke mana-mana. Jam 5 petang berjumpa di Dewan yang sama. Wallahu